Saya tanya, kenapa Allah izin kezaliman itu berlaku pada rakyat Palestin? Allah tak rasa kesian ke tengok mereka dibunuh dengan kejam dengan laki-laki? Dan kenapa Allah uji manusia dahsyat-dahsyat? Terima kasih. Tahu tak orang asli? Cuba kita katakanlah, cuba bayangkan, kita bawa orang asli masuk dalam bilik pembedahan. Ada seorang doktor pakar yang sedang ambil pisau, dia dah bius. Orang asli duduk kat sebelah ni, dia dah bius, ambil Allah. Apa kata orang asli ni pada doktor pakar ni? Kejap. Orang asli kata jahat tu dulu, berbeza. Belum buat. Sebab apa orang asli cakap gitu? Dia tak ada ilmu. Dia tak faham. Dia tak tahu bahawa ini nak selamatkan pesakit itu. Ilmu dia gitu, dia kata dia zalim. Oh, nampak dah sikit-sikit apa sedang nak relate ke plastik ni. Sabar dulu. Dia ilmu, kadar ilmu masing-masing. Kadar ilmu masing-masing pada penilaian orang asli ini sebenarnya negatif. Berkisah, belah penuh orang, darah keluar orang itu. Ilmu pengetahuan dia ini zalim, kejam. Tapi bagi ilmu doktor pakar, ini dia sedang menyelamatkan. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup ini, ilmu manusia, pengetahuan kita terbatas. Ilmu Allah itulah yang terbaik. Al-khiratu makhtara Allah. Isu Palestin bukan saja ujian kepada orang Palestin saja. Itu adalah ujian untuk umat Islam seluruh dunia. Kita kata kesiannya orang Palestin, kesiannya mati ayah dia, suami dia. Dia alhamdulillah syurga. Menangis tetap menangis. Tetapi iman mereka faham mereka ni dipilih oleh Allah. Sebab itulah mereka tak nak lari keluar dari Gaza. Mereka nak stay. Sebab itu peluang untuk shortcut mereka ke syurga. Sebab kalau mereka keluar dari bumi Gaza, saya sebut Gaza, itu nama dia Gaza. Bahasa buku Gaza. Dia asal bumi Palestin besar, yang dia ambil, tinggal Gaza sikit je. Jadi kalau dia orang ni nak lari ke Mesir ke mana, selamat kan? Tapi kalau lari keluar, mati juga. Sakit jantung, cuci mandi, go out. Kalau dia lari keluar dari Palestin, mati juga. Tapi dia pilih duduk sini, kalau mati syahid, teguh ke syurga. Jadi sebab tu kena hati-hati. Ada negara-negara macam contohnya Mesir, Abdul Fattah Sisi, dia tawarkan pada orang Palestin, mari kami sediakan rumah, kami sediakan penempatan di Mesir, jom mari keluar dari Gaza, duduk kat Mesir ni. Inilah kehendak Yahudi supaya lari keluar. Nak bantu mereka bukan bawa mereka keluar dari Palestin. Dia orang OIC kalau boleh komen sikit, nanti kita komen kan. Jadi sekarang ni dia bukan nak keluar dari Palestin. Patutnya kalau nak tolong, hantar peluru, hantar bantuan, tentera tadi supaya dekat. Kita orang tu rapah tanah rumah kita. Orang tu nak ambil itu, nak ukur kita. Bukannya cara nak selamatkan kita, bawa kita keluar dari tanah kita, tinggal tanah kita kat orang. Dah, tolonglah kita. Jadi bila kita kata kenapa Allah Ta'ala izinkan ini berlaku di bumi Palestin, yang pertama kita belajar malam ni bersangka baik dengan Allah. Al-khiratu makhtar Allah.
Allah memberi kemuliaan kepada mereka. Mereka mati dalam keadaan mulia, mempertahankan. Satu. Yang kedua, dengan apa yang berlaku di Palestin ini, jelas orang-orang Arab mana yang betul Islam, mana yang betul-betul beriman, mana yang betul-betul ada kecintaan pada kiblat dan umat Islam. Dengan isu Palestin, bukan saja orang Arab, orang Melayu pun. Mana yang mengaku Islam, mana yang kata tak boleh takbir, mana yang kata tak boleh cakap Palestin, mana yang kata boleh cakap, tapi jadi terkeluar habis. Apa yang Allah izinkan berlaku ini pada, kalau kita baca sejarah lagi, sejarah Ashabul Ukhdud, ada kisah dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun." Itu kisah seorang pemuda yang beriman, yang sambung dakwah para rasul. Akhirnya pemuda ini dengan begitu berani, dia beritahu bahawa dia beriman. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia tak tahu aku beriman, mana kampung marilah beriman. Lalu orang kampung ramai-ramai datang, pijak, sepak, terajang, pijak perut, pijak terburai usuh keluar, pijak muka. Pemuda ni mati kat situ. Kenapa Allah izinkan ini berlaku pada pemuda dalam surah Yasin ini? Dia beriman, dia ajak orang beriman, Allah izinkan berlaku. Pada zahirnya kita nampak mati dah dia, tak boleh lawan, kena pijak, usus keluar, pecah muka. Itu penilaian kita. Tapi apa yang dikatakan pada pemuda yang mati dah tadi? Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Orang nampak mati dah dia, kena pijak, terburai, terburai kepala. Tapi hakikatnya qila dukhulil jannah. Kenapa Allah izinkan berlaku pada pemuda ini? Allah nak angkat lagi dalam syaitan. Dalam surah Was-Sama'i Dzatil Buruj wal Yawmil Maw'ud wa Syahidin wa Mashhud, qutila ashabul ukhdud, pemuda Ukhdud yang raja nak bunuh dia. Raja nak bunuh dia, raja bunuh balang, baru budak ni naik ke atas gunung. Sampai kat gunung nanti tanya, Allah Tuhan ke raja Tuhan? Kalau dia kata Allah Tuhan, umpan dia turun gunung, jauh. Budak ni berdoa, Allah tolong, selamat, balik ke istana. Tuanku kata, bawa dia ke tengah laut. Sampai tengah laut, tanya dulu, Tuanku Tuhan ke Allah Tuhan? Kalau dia kata Allah Tuhan, umpanlah dalam laut tu. Lalu budak ni berdoa, Allah selamat, saya pendekkan cerita lah. Cari dalam tafsir surah Al-Buruj pada ayat qutila ashabul ukhdud. Akhirnya budak ni selamat daripada tengah laut, balik ke istana. Budak ni kata, Tuanku nak bunuh saya ke? Ya. Tuanku nak bunuh saya, ikut saya, cara dia. Tuanku kumpulkan ramai-ramai, Tuanku ikat saya tinggi sikit, Tuanku ambil anak panah saya, Tuanku baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan budak. Tuanku panahlah saya, baru boleh bunuh saya. Jadi Tuanku buat, kumpulkan ramai-ramai, ambil panah daripada belakang budak ni, Tuanku baca Bismillahirrahmanirrahim, panah. Oh, benda budak ni mati budak. Mati. Seluruh penduduk negeri pakat beriman, kata amanna bi rabbil gulam, semua beriman. Tengok benda ni. Lalu Tuanku nak marah, Tuanku gali parit, nyalakan api dalam parit tadi. Ni lah. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini kali parit, penduduk kampung yang beriman tadi seorang-seorang, siapa Tuhan? Allah, Tuhan budak ni. Umbar api, mati. Belas kali tiga seorang ibu dukung baby. Bulu balang ni tarik baby dulu, nak umbar. Siapa Tuhan? Kamu kata Allah Tuhan, baby ni berapa dalam api dulu. Lalu si ibu ni dia tiba-tiba dengan izin Allah, baby ni bersuara, ya ummah tasbiri fa innaki 'alal haqq, wahai ibuku sabar, mau ada di tempat yang benar. Lalu dia peluk baby,
Dua-dua keumpan dalam api. Kenapa Allah izin orang beriman ni mati? Kenapa Allah izin budak yang beriman tadi dibunuh? Orang-orang hamba beriman diizinkan oleh Allah diubah dalam api. Ini penilaian dunia. Kalau dah mati dah, kena seksa dah, hakikatnya qila dukhulil jannah. Demikianlah juga apa yang sedang berlaku di bumi ini. Tapi bukan bermakna kita kata, oh Allah Ta'ala dah atur semua, biarlah dia orang syahid. Tak. Ini adalah ujian kita. Kita doa ke tidak? Kita ada duit, kita sumbang tidak duit? Kita paling kurang, kalau tidak mampu, cakap kebaikan, jangan cakap keburukan. Maksudnya, ada yang cakap, nak boykot kono, berapa sen sangat? Kita tak nak boykot, tak nak buat, sudah. Jangan kita pelekehkan kebaikan yang orang buat.